sepanjang berkhidmat bersama dengan Jabatan Kastam dan juga dan juga pengalaman sepanjang menjadi salah seorang pelajar di satu Universiti Kuala Syah. Mungkin boleh sharing bersama dengan adik-adik yang mana bakal pelajar dan juga pelajar yang sedang mengikuti pengajian. Okey, tanpa membuang masa, saya menjemput Puan Yang Mata untuk menyampaikan sedikit taklimat pada pagi ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Siapa yang bercakap ni? Cik Faiz. Okey, Cik Faiz, terima kasih ya. Okay, saya Naimatul Akmal, boleh panggil Emma lah. Apa tadi pengalaman sebagai custom dan juga pelajar Saito Ya, betul. Okey, untuk pelajar Saito, untuk sebagai pelajar kena kecil Kelantan ke? Boleh, saya rasa common Malay pun tak apa sebabnya kita ada pelajar di seluruh Malaysia kalau ikutkan ni. Oh, ya ke? Kalau kecil luar apa kau? dia kena kalau boleh common BM lah. Common BM. Okey, pengalaman sebagai pelajar Saito ni tak ada banyak sangat tapi best lah pelajar kat sana. Sebab macam mana kat sana dia punya apa ni orang cakap apa kos lah, kos dia tu tak ada lah susah sangat and then seronok lah kita boleh belajar dalam law kan. So, kita boleh tahu macam-macam lah pasal law. Benda yang kita tak tahu pun kita dapat tahu and then seronok lah. Dari segi pembelajaran dia pun syok lah sebab satu hari 3 jam je kan kita punya kelas. Dari segi dia punya subjek tu salah ada OSHA apa semua kan. So senang untuk kita faham apa yang berlaku keadaan di sekeliling kita lah. Dari segi law yang kita belajar akta-akta apa semualah. Jawab tak? Okey. Apa ni sepanjang berkhidmat sebagai pegawai custom, macam mana orang kata permulaannya, maksudnya daripada bagaimana Puan Mata apply, kemudian apa kriteria yang diperlukan untuk menjadi seorang pegawai custom lah. Okey, sebenarnya yang masuk untuk dapat custom ni salah satu kita tahu kan lama web SPA tu kan. Okey. SPA 8 tu. Permulaan tu lepas dia daripada habis study daripada Saito tu kita apply lah kan, apply untuk SPA lah. And then lepas habis study macam tu lah, lepas habis study kita dah isi, kita dah update apa semua kan dalam SPA and then tak lama tu SPA dah panggil untuk ni lah, untuk penduga. And then lepas penduga tu dapatlah keputusan kan. Selalunya lepas penduga tu dia akan bagi tahu keputusan macam mana sama ada kita ni calon macam mana. Sama ada dapat ataupun kita ni dapat simpanan. Mula-mula tu saya dapat simpanan je. Lepas tu tak lama tu alhamdulillah Jabatan Kastam call untuk datang lapor diri. So saya datang lapor diri 18. Dalam setahun lah, habis study setahun macam tu dapatlah Kastam panggil untuk lapor diri. Alhamdulillah ada rezeki lah. So Puan Mak, contohnya diploma penguasaan undang-undang, adakah satu advantage yang menyatakan yang macam Puan Emma dapat, adakah satu kelebihan lah untuk terpilih dalam untuk menyertai custom ke macam mana ke? Untuk kelebihan tu adalah sebab kita macam kita tak tahu apa-apa kan. Contohlah kita kena panggil dalam unit uniform tak semestinya custom, ada juga polis apa semua kan. Kita dah ada basic tau. Masuk Saito University ni kita dah ada basic. Macam dah ada basic untuk tahu macam-macam lah sebab kita dekat Saito ni dia punya course tu berkaitan dengan badan uniform more kepada badan uniform. So untuk masuk badan uniform tu lagi senang lah sebab masuk badan uniform pun dia ada ajar juga lah benda-benda macam gitu kan. Macam law apa semua sebab kita dah belajar law jadi kita tahulah apa law yang kita tahu kan. So kita ada advance lah kat situ. Kita tahu banyak pasal law. So kita dah masuk apa-apa jabatan tu kita dah tahu dah.
oh aku dulu pernah belajar macam ni. Lagilah kalau contoh kita belajar Saito, kita jadi polis. Jadi polis tu lagi advance lah. Sebab polis kan kita belajar pasal akta-akta bunuh apa semua, rogol apa semua. Yang kat Saito tu benda tu yang kita ajar. So macam tu lah. Okay, Memang Puan boleh kata Naimah. okey. Saya ada Ya. soalan sikit Ya. Nama saya Mahathir. Okey. Hadir. Puan, adakah program yang dijalankan di Saito dipraktiskan di custom? Macam mana? Program yang kita modul yang kita belajar di Saito, adakah dia dipraktiskan di custom juga? Dekat Saito ni dia banyak subjek. So ada yang dipraktikkan juga ada yang tak dipraktikkan sebab kita dekat kita ambil law kan. So law ni dia merangkumi semualah. Dari segi macam OSHA ni macam apa tempat-tempat kerja kan, dia tempat-tempat kerja. So tak kira lah tapi memang bersesuaian dengan badan uniform lah. Tak kisahlah SPRM ke, polis ke, bomber ke, apa yang kita belajar dekat Saito tu berkait rapat dengan apa yang kita buat tu kerja. So ada yang tak, contoh macam dekat Saito kita belajar akta jenayah. Kalau custom dia tak ada akta jenayah, dia ada akta dia sendiri. Dia bezalah sikit. Kalau macam polis tu more kepada akta yang kita belajar dekat dekat Saito. Jawab tak? Okey. Macam tu lah. Okey, Puan Naimah, memang Puan memang berminat custom ke atau sebelum ni ada minat kerjaya lain? Dia macam ni, once kita dah belajar benda-benda yang macam akta-akta ni, automatik kita akan jadi minat pada benda tu. Ikutkan dulu, tak adalah jangka kita akan dapat custom. Kita macam minat kepada macam apa kau cakap macam polis-polis detektif macam tu lah. Sebab kat sana kita ada belajar forensik dekat Saito lah kan. Kita belajar forensik apa semua, kita dapat tahu benda macam tu, jadi kita minat kita untuk jadi pada uniform ni lagi tinggi tau. So kita tak boleh macam tak boleh nak pilih kerja tau. So kita isi je apa semua yang kita rasa berkaitan. And then dapat tu gitulah, alhamdulillah lah. Mula-mula macam apa benda custom gini kan. Lepas tu lama-lama kita dah kerja ni kita macam macam ni. Orang mesti tak tahu kan, macam custom ni apa benda kerja benda gini. Tapi lepas kita kerja tu kita dapat tahu syok kerja gini. Okey, so maksudnya kalau masuk Saito ni bukan kerana nak jadi polis, nak jadi bomber. So masuk ni bidang-bidang lain pun jadi permintaan jugalah. Betul. Okey, terima kasih Puan Naimah. Sama. Tapi soalan yang masuk pengalaman yang tak dapat dilupakan sebab kelas 3 jam kan sehari. Okey, Puan Amina, saya nak bertanya berkenaan dengan tugasan sebagai pegawai custom. Pada permulaannya, berapa lama tempoh latihan selepas lulus SPA 8 tu? Dan juga adakah pemilihan untuk berkhidmat di negeri-negeri itu kita yang pilih ataupun dihantar oleh pihak custom sendiri? Okey, untuk yang permulaan tu memang kita tak boleh pilih lah. Mana-mana jabatan uniform ke apa benda tu memang kita tak boleh pilih. Semua tu kita dapat arahan daripada atas lah kan. Ada orang akan aturkan untuk kita. Memang kita memang tak akan dapat pilih lah. Sebab kalau kita nak pilih hebat kita lah macam tu lah. Tak adalah macam memang diorang akan aturkan. So diorang cakap macam contoh diorang akan hantar email ke, hantar surat ke macam mana, diorang akan suruh datang lapor diri. And then lepas lapor diri tu lepas lapor diri proceed lah untuk macam ni untuk masuk ke jabatan kan. Macam tu. Tempoh latihan di pusat latihan custom tu berapa lama? Okey, sepatutnya selalunya kalau kita masuk contohlah macam kalau macam saya hari tu ikutkan kena pergi kursus dulu kan 3 bulan. Sebab custom dia punya kursus hanya 3 bulan. Kalau macam polis 6 bulan, 9 bulan macam tu kan.
Kalau macam custom ni hari tu sebab adalah masalah sikit. So saya masuk dulu untuk bekerja. Masuk bekerja dulu dalam berapa bulan macam tu baru diorang pergi hantar untuk khusus 3 bulan. Ada semualah kawal apa semua. Khusus wajib lah untuk confirm dalam jabatan lah macam tu. Okay. So apa ni sepanjang perkhidmatan sekarang ni apakah cabaran-cabaran yang Puan Amira hadapi sepanjang berkhidmat? Okey, cabaran dia saya tak pandai berbahasa Thailand. Walaupun saya orang Kelantan saya tak erti. Okey. So kat sini sebab saya Kedah ni saya kerja dekat sempadan Okay. Bukit Bintang, sempadan Thailand. So banyak berkomunikasi dengan orang Thailand lah. Tapi sekarang saya bekerja dekat import export. So kurang, ada tapi kurang. Kalau bekerja dekat bahagian kereta, CPP tu bahagian penumpang, itu lagi mencabar lah sebab kena cakap ni dengan cakap Thai kan. So sekarang ni belajarlah sikit-sikit bercakap Thai. Gitu je lah. Maknanya Puan Amira berkhidmat lebih kepada di sepadan negara lah. Saya sepadan negara lah. Tak tahulah nanti macam mana kan. Kita tak tahu tiba-tiba kena pergi transfer, pergi duduk tempat lain ke. So kita tak boleh ramal benda tu. Okey, ni soalan sekarang ni waktu pandemik COVID-19 ni sekarang ni sepadan negara masih ditutup dan kita tak boleh buat apa-apa. Maksudnya import export tu masih berjalan seperti biasa tu macam mana? Ya, untuk bahagian import export ni sebab dia berkaitan dengan ekonomi negara tau. So ekonomi negara ni memang dia orang takkan tutup sebab kalau dia orang tutup jatuhlah kita punya ni kan. So untuk cawangan import export memang dia orang still buka daripada hari tu lagi, start daripada PKP yang mula-mula hari tu lagi pun memang kita orang still bekerja, and then dia orang cuma tutup untuk pelancongan saja. Bahagian CPP tu lah untuk keluar masuk Thailand tak boleh. Tapi untuk yang lori, sebab saya juga tempat lori, tempat lori untuk dagangan barangan daripada Thailand, kita barangan kita nak masuk Thailand tu boleh lagi. Sebab memang dia orang tak akan tutup. Baik. Kerja lah. Tak ada cuti lah. Okey, faham. Okey, mungkin Puan Amira ada apa-apa yang boleh disampaikan kepada bakal-bakal pelajar ni, apa yang bakal diorang hadapi sebelum diorang ambil bidang ni lah? Bidang, maksudnya bidang ke bidang diploma penguasaan undang ni lah. Tak ada lah cabaran sangat. Syok lah. Okay, untuk dia punya ni lah. Kalau korang masuk Saito ni tak menyesal lah. So dia macam mana senang lah untuk kita faham. Lecturer pun tak ada lah bagi tekanan kat kita kan, macam assignment apa semua tu. Sebab kita kalau diploma ni kejap je kan, 2 tahun setengah. Dia bukan macam UU lain kan. UU lain tu kena macam lambat sikit kan kalau macam untuk diploma ni. Kita ni 2 tahun setengah ni rasa kejap je. So kalau yang muda-muda umur 18, 19 macam tu, 2 tahun setengah tu, tu kalau rasa macam nak sambung degree tu je sambung degree. Sebab kita punya course dekat Saito ni tak adalah lama, kejap je pejam celik dah habis dah. Tapi syok lah kat sana. Macam mana? Mula-mula tu takut juga kan nak pergi Saito, apa benda ni gini kan, sebab kos-kos kita yang kita tak tahu. Yalah kita budak-budak habis SPM gitu. Lepas tu tiba-tiba nak masuk study macam kos yang kalau kita rasa macam heavy lah kan. Kalau kita baca law, ya Allah susahnya law. Lepas tu masuk tu kita belajar tu jadi syok tau. Sebab kita dapat tahu apa semua benda-benda pasal law, pasal OSHA. So korang yang mana-mana nak masuk, baru nak masuk, yang tengah buat sekarang ni, memang berpatutan boleh pergilah, boleh masuk lah. Tak menyesal lah, syok lah. Sebab kat sana dia kelas 3 jam, and then dalam satu hari tu kelas 3 jam,
Kalau you all bukanlah nak cakap macam ni. Kalau macam saya ni daripada family yang macam mana orang cakap, family yang tak adalah have tak kaya. So kat sana kelas 3 jam and then you all boleh pergilah buat macam saya hari tu masuk Saito pergilah buat apa ni part time. Pergi buat part time, ikutlah kat mana Sunway Pyramid ke macam tu. Tak adalah membebankan, kita tak adalah stres-stres. Masa saya tu ni bagi saya syok, tak adalah stres-stres sebab kelas 3 jam and then korang boleh pergi buat pula part time ke, tapi kena bahagikan lah, janganlah korang dah kerja buat part time and then tak pergi kelas apa semua. Situ rekod kan. So better pandailah manage masa tu kan, tapi best lah bagi saya, best, syok. Tak pernah lagi korang pergi study tapi kelas 3 jam and then korang boleh buat part time. Tak ada lagi. Dalam masa yang sama korang dapat ilmu and then korang dapat pengalaman bekerja. Dia dua tu. So nanti korang nak minta kerja apa-apa pun senang. Oh, saya dah ada pengalaman kerja. Saya kerja sebagai ni. Macam tu. Okay, baik. Okay, terima kasih Puan Aimatul. So, sedikit lah sharing daripada Puan Aimatul berkenaan dengan semasa belajar di Saito University College dan juga dalam perkhidmatan bersama Jabatan Kastam. Okey, suka di sini saya ingin menjemput juga Datuk Dr. Yu Chong Hui, kita punya dekan Fakulti Saito Security Academy, untuk menyampaikan sedikit tentang program diploma dan juga ijazah dalam bidang law enforcement and investigation. Silakan Datuk. Okey, terima kasih. Selamat pagi Cik Akmal dan semua pada hari ini. So sebenarnya ni memang bagi saya lah, kalau di Saito Security Academy ini, program-program ni memang amat sesuai untuk macam pegawai penguatkuasa lah, law enforcement lah. Biarpun di PDRM, Custom, Immigration, SPRM, JPJ, yang mana-mana pun, antara satu ya atau yang lain akan bersangkut paut dengan kerja kita ni. One or another, dia akan bersangkut paut dengan kerja kita. Tak kisahlah di mana-mana agensi penguatkuasaan di Malaysia. Kalau kita pandang lebih jauh lagi ya, kalau kita tengok Singapura, Brunei, lebih kurang sama juga. Sebab saya pernah melawat tempat-tempat itu, penguatkuasaannya lebih kurang sama. So jadinya apa yang kita belajar bukan hanya boleh guna di bahagian penguatkuasaan di jabatan kerajaan, juga boleh digunakan dalam sektor swasta. Jadi kalau program ni bagi saya lah amat relevan. Kalau bagi macam-macam Cik Amal ni yang belajar part time pada masa sama boleh kerja lagi, so akan dapat dua manfaat, iaitu yang pertama dapat pengalaman kerja, yang kedua dapat ijazah atau diploma. Jadi bila kalau kita memohon satu kerja, kalau kita ada pengalaman dengan kelayakan, jadi senang kita mendapat. Itu yang antara satu yang keistimewaannya lah. Kalau bagi saya dulu, saya masuk polis tak tahu hujung pangkal. Sebab belajar sains kimia, masuk sana pening kepala, apa benda ni? Kena start from A sampai dah habis. Oh, dah tahu. Bukan kata sains yang lain macam sains kemasyarakatan masuk, saya pernah tengok KDS masuk, dia kena belajar dari mula semua. Macam contoh, saya pernah cerita sekali, saya jumpa satu pegawai penyiasat di IPK Kuala Terengganu. Kebetulan saya buat latihan di sana. Dia hadapi satu kes pecah bank. Bila sampai buat kerja dia, tak tahu apa yang buat. Saya kata saya baru masuk saja, tahu sikit-sikit. So yang lain-lain pegawai kena bantu. Nampak? Kalau kita dah belajar modul ini, kita masuk pekerjaan, jalankan siasatan lebih yakin kalau banding dengan lain-lain bidang. Kalau nak cerita memang banyak lah. Tapi tahniah lah Cik Akmal, you memang berjaya. Saya ni memang dengar you punya kongsi pengalaman ni, memang itu amat relevan dan that is what is order of the day lah. So saya harap yang lain-lain kalau minat dalam agensi penguatkuasaan, siasatan, security di jabatan swasta, inilah khusus pandangan saya lah, antara yang paling sesuai lah. Walaupun saya tak kata yang lain tak baik, bagus. Tengok pilihan kita. Pilihan kita ni untuk bidang penguatkuasaan, security, siasatan, memang ini yang paling relevan. Dan
ijazah diploma yang ditawarkan oleh satu University College ini di-recognize oleh MQA, diiktiraf oleh JPA. So, tanya kepada semua ni. Itu sedikit sebanyak lah. Cik Faiz, hari ini sesi Cik Akmal, kita dengar dia cerita lebih dari very interesting. Terima kasih ya. Bagi saya peluang untuk ucap sekejap. Thank you. Terima kasih Datuk. Okey, untuk pengetahuan Puan Ematul dan juga para pelajar, bakal pelajar, Datuk Dr. Yu merupakan mantan komandan di Maktab Polis Raja Malaysia. Jawatan terakhir sebagai Deputy Commissioner Polis DCP. Dan sekarang dia berkhidmat sebagai kita punya dekan lah di Fakulti Security Academy. Di dalam Security Academy ni kita ada beberapa pegawai-pegawai kanan, mantan pegawai-pegawai kanan yang kita memang jemput khas untuk menerajui Fakulti Security Academy ni. Beberapa bidang yang kita ambil ni bidang yang berkaitan, iaitu penguatkuasaan undang-undang dan juga berkait rapat dengan bidang tugasan yang bakal bakal pelajar akan lalui selepas tamat pengajian nantilah, yang mana bakal berkhidmat dengan agensi penguatkuasaan Malaysia. Tak kisahlah sama ada beruniform ataupun bukan beruniform. Okey, ada soalan. Kita ajukan pada Dato' Yu, boleh Dato' Yu? Saya ada sini. Okey, ada soalan ni. Okey, kalau habis belajar diploma in law enforcement, apa kos yang boleh sambung degree? Kalau di Saito, kita boleh pergi ke BLEI, Bachelor of Law Enforcement Investigation. Itu kadang-kadang kesambungan dari diploma ke degree senang. Kalau yang lain-lain bidang nak masuk bukan tak boleh, susah. Ini kalau bagi macam ada LEA atau DSM, masuk dia ada banyak pengecualian. Lebih kurang ni dekat-dekat 2 semester boleh dikecualikan. Artinya degree itu boleh dihabiskan dalam tempoh 2 tahun lebih sikit. Itu kalau enforcement. Kalau dah habis contohnya bachelor degree in law enforcement, kita ada master of law enforcement. Ada dah sekarang. So duduk di satu saja lah. Masuk diploma boleh habis akhir sampai kurang-kurangnya master sekarang. Mungkin pada masa akan datang PhD pun ada. Tak pergi jauh-jauh. Dekat je sini. Dan pelajaran di sini pun very industry based, very practical, dan suasana pembelajaran pun bagi saya tengok kalau bandingkan dengan IPTA banyak selesa. Sebelum saya bersara, saya ini menjadikan pengurusi high forensic untuk USM. Bicara di banyak IPTA, contohnya UKM, UTM, USM, UITM, iaitu IPTA, IPTS pun ada. So bandingkan antara ini sama-sama ni, yang ni lebih mesra lah. Pencerahan yang lebih mesra kepada pelajar ni adalah satu University College. Okay, betul. This is one of the good choice, if not the best to you. At least I would say to me is an excellent choice. Kau bagi mereka khasnya kalau nak belajar sambil kerja atau kerja sambil belajar. Dulu saya kerja sambil belajar memang susah kalau di IPTA. Sikit saya tak sampai, itu attendance tak cukup saja, out, tak boleh duduk exam. Tahan satu semester lagi. Dia very strict. Sini dia ni tolak ansur. Bukan kata tolak ansur tak ada standard. Ada. Hanya tu kita bagi macam peluang. Kita tahu ni beban kerja, jadi kita bagi peluang. Supaya ni kerja habis, lepas tu tugasan, pembelajaran pun beres. Itu kesemuaan dia lah. Okey, terima kasih Datuk. Ada soalan lagi daripada Subatra Devi. Tapi dah dijawab oleh cikgu kita, tapi tak apa, saya ajukan kepada Datuk. Saito College ni approve ke by MQA? Sekali lagi? Saito College ni approve ke by MQA? Bukan approve. MQA dia bukan approve, dia ni iktiraf, recognize. Jadi artinya MQA bagi kita ni pengiktirafan untuk diploma, ijazah, dan sekarang ni dalam proses master. Foundation pun dapat pengiktirafan. Bukan approve, iktiraf. Yang lepas iktiraf, JPA akan
approve dan recognize the degree. Artinya kalau kita gunakan ijazah tu, dia adalah sama dengan ijazah yang dikeluarkan oleh mana-mana IPTA yang diiktiraf oleh JPA juga. Artinya dalam bahasa Inggeris, it is accredited and recognized. FQA accredited, JPA recognized. So kita gunakan CJ tu, gaji kita ni kalau masuk jabatan kerajaan ni sama dengan yang lain. USM, UTM, UM atau UITM atau sebagainya. Okay. Saya rasa menjawab soalan kepada adik Subatra kita ni. Okey, satu lagi soalan ni kita ajukan pada Puan Aimatul lah. Puan Aimatul ada soalan daripada pelajar LEA. Kalau habis diploma boleh minta jadi custom ke? Dia custom dia tak ada boleh minta macam tu. So kena direct SPA. Okay, boleh lah, maksudnya habis diploma tu boleh apply lah. Lepas habis je belajar, boleh je minta terus kerja. Ikutlah kerja apa-apa, isi je untuk SPA tu. Isi je apa semua jawatan yang kalau rasa minat lah. Macam tu. Boleh terus isi. Boleh saya ringkaskan, kalau kata daripada sekarang ni boleh terus apply untuk SPA 8. Dan juga mana-mana kalau kata bukan saja custom, maksudnya di jabatan-jabatan lain jugalah. Bagi contoh PRM, Jabatan Umum dan Penyelamat, JPJ, Immigration, so boleh apply terus melalui SPA lah. Betul Ya, betul-betul. Macam polis orang ada interview, so boleh bimbing masa, boleh pergi. Ya, betul-betul. Okey, sekejap saya cuba cari lagi soalan kalau ada daripada Cik Faiz, soalan boleh tak? Boleh. Dekat saya tu, bila nak buat PJJ punya course, PJJ study ada tak? PJJ study, ni kita kena ajukan kepada Datuk Yu, sebab sekarang ni pada waktu ketika ni kita cuma ada PACE program lah, iaitu weekend classes. Yang mana kelas tu berlaku pada Sabtu dan Ahad untuk mana-mana anggota dan juga tangan kerajaan yang berminat dalam bidang ni. Tapi untuk PJJ, pengajian jarak jauh ni, saya rasa Datuk Yu lebih orang yang lebih orang kata boleh bertanya. Datuk Yu boleh ada jawapan? Okey, setakat saya tahu ni saya tu University College ni ada dalam proses untuk kebenaran dari pada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menjalankan modul PJJ. Dan sebenarnya sekarang yang kita jalankan sebab COVID-19 punya pasal, kita buat online pembelajaran lah. Itu lebih kurang macam PJJ lah. Dulu saya belajar ada macam PJJ, dia ada pusat-pusat semua tu. Tapi kita ada proses untuk memohon. Tapi kalau untuk macam staff atau pelajar yang nak buat part-time, nak kerja, nak buat part-time, kalau dia duduk di macam di kawasan Lembah Kelang jadi masalah, atau yang berdekatan dengan Petaling Jaya. Jadi saya tu University College ada dalam proses menuju ke PJJ dan juga menyediakan lebih banyak pusat pembelajaran di luar daripada kawasan Kelang. Contohnya Sabah, Sarawak, Perak. Kita ni ada perancangan. Tapi dengan COVID-19 pasal, mungkin benda ni dah slow down sedikit. Tapi kalau siapa yang ada minat, kalau dekat-dekat, saya pernah tengok pelajar dari Batu Gajah datang, Melaka datang, Johor pun dah datang. Hujung minggu dah datang kan. PJ dah belajar, lepas tu dah balik. Ada satu dua. Antara satunya pegawai custom di Johor, Wendy. Masa tu saya mengajar. Saya ingat lagi ni. Itu sebab itu staff-staff yang bekerja pada masa yang sama ni datang untuk belajar. Hujung minggu Sabtu Ahad ni sebenarnya lebih kurang macam part time lah, nampak tak? Sekarang MLE kita buat macam mana? Sebulan sekali. Sabtu Ahad. Online plus face to face. So settle. So nampaknya sekarang ni dia punya penyesuaian kepada ni lebih menuju kepada online, atau artinya lebih kepada mode non face to face atau PJJ lah. Tapi dengan modul nak kata kita PJJ, kita kena dapat kebenaran dulu daripada Kementerian Pendidikan Tinggi. So itu dalam proses saja. Kalau siapa minat, kalau tak jauh, jemputlah, datang dulu. Datang, ada melancong ke Lembah Kelang, lepas tu belajar, lepas tu balik. Aku boleh juga.
itu boleh diurus. Saya tengok orang pernah pelajar buat sedemikian. So saya ucapkan ni kalau ada minat, do your best and that will be the best. Cik Faiz. Okay, so untuk pengetahuan juga pada semua pakar pelajar dan juga Puan Matul, pada ketika ini sesi pembelajaran kita di Saitu University College adalah secara online. Disebabkan pandemik COVID-19, so kami di Selangor masih lagi dalam PKPB, masih lagi di kawasan red zone, di kawasan Petaling. So jadi semua pelajar-pelajar semua dalam sesi kelas online lah. Maknanya kata kalau kata ada bakal pelajar yang ingin mendaftar pada ketika ini untuk November intake, kita masih lagi jalankan kelas secara online lah, tak perlu datang ke kampus, cuma perlukan handphone ataupun laptop untuk mengikuti sesi pembelajaran lah. Sama juga dengan kami yang staff ni pun rotation untuk pergi ke office. Ada kerja di office, ada yang bekerja daripada rumah. So memang kita tak galakkan lah untuk pelajar untuk hadir ke sesi kuliah face to face pada ketika inilah. Kita terus ikut saranan kerajaan untuk kita kontrol selagi mana kita boleh kontrol untuk pandemik COVID-19 ni lah. Okay, Cik Syamudin ada apa soalan untuk Puan Matul ataupun untuk Datuk? Saya ada soalan untuk Puan Emma. Adakah Puan Emma rasa berbaloi ke dengan apa yang Puan Emma belajar untuk dapatkan diploma penguasaan undang-undang dan kerja sekarang? Rasanya berbaloi ke masuk belajar dulu? Ini biasanya soalan-soalan yang contoh anak-anak muda sekarang dia akan tanya, baloi ke masuk belajar sini? So kita minta pendapat Puan Emma sendirilah. Macam mana? Okey, untuk berbaloi ke tak berbaloi tu alhamdulillah berbaloi lah. Macam saya cakap tadi lah. Masuk belajar dekat Saitu ni kita dapat tahu macam-macam pasal law. So dia berkait rapat lah dengan apa yang saya tengah kerja sekarang ni. So ada yang boleh dikaitkan, ada jugalah subjek yang tak boleh dikaitkan kan. Sebab tak semua kita boleh kaitkan kan. Macam tu lah, tapi berbaloi lah. Untuk pengetahuan semua, kawan baik Puan Emma sendiri kan, Nur Hidayah binti Kaha yang saya rasa satu kelas Puan Emma? Satu kelas. Satu kelas dengan Puan Emma, dia sekarang ni bekerja sebagai sarjan di IPD Dungun, Terengganu. Patutnya hari ni dia ada bersama-sama kita, mungkin dia busy kerja, hari ni ada kerja. So sebab kat sana Dungun pun COVID pun tinggi dan juga ada kawasan yang tengah PKPB juga. So sebab itulah dia pun busy, tak boleh nak join lah. So dari sini saya nak beritahu yang adik-adik ataupun dah belajar, yang baru nak belajar. So diploma penguasaan undang ni dia dari sini kita dah nampak dia terbuka luas. So ada yang kerja custom, ada yang kerja PDRM. So maknanya sebab saya tengok tadi ada yang minat SPM. So dia tak ada penghalang untuk kita kerja cita-cita kita lah. Betul. Betul? So dari situlah soalan dia. Cik Baik, boleh sambung? Okey, saya buka soalan kepada para pelajar dan juga bakal pelajar sekiranya ada untuk Puan Aimatul ataupun untuk Datuk Dr. Yu. Kalau ada soalan lagi, saya buka lagi. Cik Mahdi, ada apa-apa soalan untuk diajukan kepada Puan Aimatul dan juga Datuk? Cik Mahdi? Setakat ni tak ada, saya cuma nak bagi peringatan pada bakal pelajar lah. Waktu sekarang dengan pandemik yang COVID yang semakin kuat, teruk, ekonomi yang tengah teruk. So waktu ni lah paling sesuai untuk awak belajar. Itu nasihat saya lah untuk bakal mencari tempat untuk belajar. Buat yang setengah tu sekarang ni lah paling sesuai untuk belajar. Bila ekonomi dah pulih, selepas tu lebih dah tak ada, lebih mudah orang berebut nak cari kerja. Waktu tengah sukar ni, waktu paling senang untuk belajar. Sambil-sambil tu kerja lah, walaupun kelas online kan, kelas secara online sekarang pun boleh jimat, tak perlu datang KL, makan sendiri apa semua. Waktu ni lah paling sesuai untuk belajar sebenarnya. Itu saya bagi pandangan saya lah sebagai kata orang yang pernah belajar sebelum ni. Inilah waktu paling sesuai untuk belajar.
Okay. Itu saja saya yang untuk saya hari ni lah. Okey, terima kasih Encik Mahathir. Okey Datuk, ada satu soalan Datuk. Okay. Kejap saya baca kejap. Okey, ada ni tahu soalan atau pandangan daripada adik Subatra Dewi. Sekarang susah nak apply degree di universiti lain sebab tak ada course law enforcement. I rasa Saito College je yang ada, universiti lain tak ada, semuanya bachelor law sahaja. So apa pandangan Datuk? Kalau nak buat law enforcement actually ni bahagian penguat kuasa undang-undang. I mean we are enforcing the law. Dengan degree in law is different. So kalau law enforcement nak kata ni yang paling lama lah, one of the pioneer lah, saya akan kata ni Saito UC College lah. Yang lain bukan tak ada, dia mungkin akan ikut kemudian lah. So pencara-pencara yang ada di macam Saito UC College khasnya SSA ni kebanyakan ni mantan-mantan pegawai penguatkuasaan sebagai jabatan. Pada sekarang, contohnya kalau di SSA, kalau kita tengok yang daripada PDRM, Datuk Kamarudin Ismail, Tuan Haji Yusof, saya 3 yang kerja full time. Yang part time dia pencara, yang lain jabatan pun ada juga mengajar. So kebanyakan ni pencara ni boleh katakan ni selain dari pengetahuan yang ada, mereka juga mempunyai pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas sebagai seorang pegawai penguatkuasaan. Jadi dapat berkongsi pengalaman yang baik dengan pelajar-pelajar yang nak menceburi bidang penguatkuasaan undang-undang. I think this is one of the best lah. I tak kata yang lain tak bagus, tapi kalau bandingkan dari segi macam sejarah yang paling lama, dah dekat 30 tahun, dan ini kalau kau tak silap saya ni SSA ni 2007 lah. Faiz correct me I'm wrong lah. Masa tu Datuk Kamarudin masuk, dah kita ada on. Dan Datuk Kamarudin juga ni pakar dalam law enforcement. He got a master in degree in law enforcement from US. So, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan beliau, dia dapat rangka ini panggil homemade punya law enforcement course. And it's very relevant to the law enforcement. So this is one of the best choice lah kalau nak belajar di IPTS lah. IPTA setakat ni yang saya tahu ni, I'm not sure ada atau tidak. Setakat saya tahu macam tak ada law enforcement dan lain sikit. Dia kalau nak buat law enforcement, biasanya dia kena dapat pensyarah-pensyarah daripada agensi penguatkuasaan yang ada pengetahuan, kelayakan dan juga pengalaman. Kalau dapat menjalankan kursus ini dengan baik dan lancar. Mungkin macam contoh Cik Akmal satu hari Cik Akmal dah bersara daripada macam jabatan custom, boleh jadi pensyarah lah. Law enforcement, kalau tak cerita custom, you will be the expert. Betul tak? Macam tu lah. Kalau nak show yang lain, nak cerita tentang custom, undang-undang boleh lah. Yang lain, dia saya belok-belok, siasatan, pentadbiran, kita tak akan bagi tu fasih. Kalau banding dengan seorang pegawai yang pernah berkhidmat di jabatan itu. Dan juga lagi satu, ramai pelajar di sini tu dari pelbagai agensi penguatkuasaan. Jadi bila pelajar bersama-sama sekali dalam satu kelas, dapat kongsi pengalaman, networking, dan itulah mereka itulah akan menjadi kawan network kita apabila kita menjalankan tugas di jabatan masing-masing. Dan juga satu hari kalau dah kita ni bersara, inilah juga kawan yang dapat membantu untuk kita ni menyelesaikan sebarang cabaran atau masalah yang kita hadapi. Macam saya bersara, saya cari kawan saya yang masih berkhidmat untuk membantu untuk menyelesaikan sesuatu cabaran atau masalah yang dihadapi demi kebaikan saya, masyarakat dan kawan-kawan semua. Okey, baik Datuk. Terima kasih atas penjelasan. Okey, ni soalan untuk Puan Aimatul. Okey, custom kena lalui ujian fizikal tak? Macam bomba dan polis? Untuk custom dia sama juga. Dia orang buat untuk fizikal juga. Maknanya fizikal untuk PT tu memang ada lah. Ada. Dia orang baru perkenalkan lah. Okey. Satu lagi, kalau nak tahu tarikh untuk apply custom secara F2F dekat mana ya? Untuk tu tak ada. Dia kena, sebab dia orang tak ada untuk walk in punya. Dia orang memang kena
ni lah kena direct SPA. Sebab custom ni dia tak selalu adakan pengambilan lah. Kecuali memerlukan macam pegawai tak cukup baru dia orang akan dalam apa ni, dia orang akan ambil daripada daripada SPA lah. Okey, satu lagi soalan daripada Siti Nurdiana. Sama ada baru nak mula study atau dah habis diploma je ke yang boleh apply SPA 9 ni? Oh, siapa-siapa je boleh apply SPA. Habis je SPM boleh je apply SPA terus. Dia tak ada hak umur lah. Okey, pasal SPA ni sebab minggu lepas kita ada taklimat daripada SPRM, daripada pegawai kanan SPRM yang mana dia menjelaskan untuk SPA ni kalau boleh kita apply dan juga dalam tempoh 3 bulan ataupun 6 bulan sekali kita kena update lah kita punya buktikan diri tu. Sebab apa? Dari situ sebab ramai yang apply SPA ni, bukannya 1-2 orang, beribu yang apply. So jadinya untuk melayak, orang kata nak mempercepatkan proses tu, cuba update 3 bulan ataupun 6 bulan sekali untuk kita punya buktikan diri tu, supaya kita punya permohonan tu boleh orang kata diawalkan. Begitu. Okey. Okay, terima kasih Puan Naimah. Ada lagi soalan ni untuk Datuk ni. Okey Datuk, ada soalan daripada Fazira Jafri. Nak tanya, satu hari berapa subjek dan dalam satu hari ada berapa subjek yang kita akan belajar dan subjek tu subjek apa? Okey, kalau ikut macam pace, biasanya satu hari kalau datang mungkin dua subjek lah. Atau mungkin 3 lah. Betul. Kalau datang full time, macam full time student ni, kalau masuk full time, subjek dia akan lebih lagi. So ini program office dia akan rancang sebab ni pelajar tu akan habis, dan kalau diploma tempoh 2 tahun lebih, about 2 tahun setengah. Kalau degree pun 3 tahun kalau yang full time lah. Kalau yang PACE punya program dia macam tertakluk kepada ni, macam pelajar itu sibuk tak sibuk dapat ambil semua subjek tu pada masa yang ditetapkan, atau sebab dia beban kerja berat, mungkin subjek boleh dikurangkan. Ini semua boleh, semua tolak ansur, no problem. Tapi dalam tempoh yang diberikan kena habiskan. Khusus itulah. Setakat ni saya tak tengok ni kata ni pelajar ni tak habis. Yang ni pelajar tak habis ni dah quit. Dia halfway dah give up. Biasanya kalau dia tak give up, dia akan tamat pengajian dengan lulus dengan baik. So tak jadi masalah. Tak kisah pace atau full time. Itu boleh diatur demi kesesuaian seorang pelajar. Tak macam dulu saya di IPTA. Semester ni 8, semua kena angkat. Tak boleh tak angkat. Sebab you tak angkat, next semester tak ada offer. You tak boleh graduate. Sini semua boleh diatur demi kebaikan pelajar-pelajar dan untuk kesesuaian pelajar-pelajar. Saya kata ni, here is very student oriented. They love you as their brothers. Sebab ada angkat dah. Saya itulah saya kata. Okey Datuk. Satu lagi soalan. Lepas habis daripada Ain Ajiha, lepas habis diploma kena sambung lagi ke atau boleh terus kerja? Bagi jawapan ni, soalan ni, jawapan dia macam ni. Kalau boleh lah sambung. Sebab kalau diploma masuk kerja, gaji berkurang sikit. Kalau degree, tinggi sikit. Lagi satu, macam dulu, bagi saya, dulu saya masuk kerja dengan STPM saja. Tetapi cikgu saya akan beritahu sama saya, you jangan ni happy ni masuk inspektor dulu, STPM tu boleh masuk. Tapi kena belajar lagi. Kalau tidak, satu hari keluar, you akan tengok you punya dulu punya classmate akan belajar tinggi-tinggi, kamu akan tertinggal. So saya ni pegang kepada ini, dia punya saranan. Lepas saya masuk STPM, saya belajar. Lepas tu 2 degree, 2 master, 1 PhD. Saya tengok, tu lepas tu dia tengoklah, naik pangkat pun kepada yang lain yang tak ada degree cepat sikit. Itu saya dapat bersalah sama DCP, Dusasi. Pegang jawatan antarabangsa.
Vice President of International Association of Police Academy World, berpusat di Ankara, Turki. Contohnya lah, dan lain-lain lagi. Jadi contoh Presiden Francis Sain Malaysia sampai hari ini, walaupun dah bersara dekat 4 tahun, 5 tahun. So nampak tak, kelayakan dia itu antara satu macam pembangking untuk kita ni berjaya dalam kerjaya kita. So kalau boleh, jangan katakan diploma berhenti. Kalau boleh berhenti lagi, degree habis kalau boleh. Satu langkah ke depan, master. Lepas tu keluar senang. Macam anak saya yang tak mau belajar ni, saya paksa degree asas. Jadi that's minimum, mau cari kerja. Kalau tak ada, susah mau cari makan. Yang suka belajar ni macam anak perempuan saya, Daddy bolehkah saya berlanjut, carry on. Habislah PhD sekarang, tengok. So jadi ketua jabatan pada umur 30 tahun, 31 tahun ni. Sebab kelayakan ada. Dengan pengalaman, you can go very far. Nampak tak? Kalau pengalaman saja, kelayakan tak ada, bukan tak boleh. Perlahan sikit lah. Itu saya setujulah. Sebab apa, kalau misal ini sikit saya boleh tambah, kalau saya boleh tambah, sekiranya kita ada ijazah, tak kisahlah dalam bidang pengawasan undang-undang dan juga penyiasatan ataupun bidang lain, kita boleh apply di peringkat kerajaan. Kalau sektor kerajaan ni, kita boleh apply untuk pegawai takbir diplomatik PTD. Yang mana grade untuk grade permulaan tu untuk peringkat ijazah adalah grade 41. Dan kalau diploma kita mula dengan grade 29 di sektor kerajaan. Okey. Kita pun menghampiri ke penghujungnya. Sebelum saya tamatkan kita punya program pada pagi ni, suka saya boleh Puan Aimatu menyampaikan kata-kata akhir buat bakal-bakal pelajar, buat pelajar-pelajar kita yang sedang mengikuti pengajian. Kata semangat lah untuk adik-adik kita ni. Boleh Puan Aimatu? Dipersilakan. Boleh. Okey, untuk yang pelajar-pelajar yang baru nak masuk dan juga yang tengah study sekarang ni, habiskanlah. Janganlah study ke jalan je lah. Kalau tak rugilah kan. Kita tak dapatlah diploma tu. Untuk yang baru nak masuk ni, digalakkanlah. Kalau rasa nak macam masuk Saitun ni, dia jadi macam pengalaman tau. Jadi macam aku ni macam polis lah. Sebab kita belajar subjek yang dalam Saitun ni, dia merangkumi untuk macam siapa-siapa yang minat cerita-cerita forensik apa semua tu, bolehlah nak masuk belajar kat situ. Digalakkanlah. Bolehlah untuk masuk study dekat Saito. Sajalah. Okey, terima kasih Puan Aimatu atas kesudian untuk meluangkan masa pada pagi ni. Datuk Yu, ada kata-kata akhir buat bakal-bakal pelajar, buat pelajar kita pagi ni? Terima kasih ya Pak Is, terima kasih ya Cik Akmal atas ni macam sharing of experience, pengalaman dan pengetahuan Cik Akmal. I really appreciate that. So bagi yang ni pelajar-pelajar, macam Cik Akmal kata, don't give up halfway lah. Kalau sebolehnya habiskan. Sayang kalau pergi sampai habis, kita ni drop out. Kalau nak dah sentuh, habiskan. Sampai diploma ke, degree ke, master ke, kita habiskan. Lepas tu gunakan kelayakan itu untuk dapat membantu kita dalam kerjaya kita. Yang pertama, selain dari itu, pengetahuan, pengalaman yang kita lalui dapat membantu kita dalam macam hidup harian kita. Contohnya, kalau mungkin jiran kita dia tak belajar modul ini, dia ada masalah dia tentang satu kes yang melibatkan siasatan atau jenayah, dan saudara-saudara akan tahu you will be the best person to advise to him or to her what to do. Contohnya, so itu yang paling baik. Dan juga kalau di sini pun di satu UC ni kita boleh dapat bercampur gaul dengan lain-lain pelajar yang juga daripada berbagai jabatan kerajaan. So itu satu juga peluang untuk networking untuk kita semua, supaya kita ni dapat macam tolong-menolong antara satu sama lain selain daripada mendapat ijazah, pengetahuan dan pengalaman dalam pembelajaran khusus-khusus di Cyber Security Academy. And I wish you all the best. Don't give up. Do your best and definitely you will be successful. Itu saya selalu
Cik Faiz. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk Yu. Terima kasih Puan Aimatul untuk sesi pagi ni. Diharapkan buat bakal pelajar dan juga pelajar mendapat sedikit input ataupun manfaat daripada sesi kita pada pagi ni. Okey, di sini suka saya tambah sedikit tentang program yang kita ada di Zaitun University College. Pertamanya kita ada program di bawah diploma penguatkuasaan undang-undang, diploma security dan juga ijazah dalam bidang penguatkuasaan undang dan juga penyiasatan yang mana kita tawarkan di Zaitun University College lah. Okey, untuk di peringkat diploma kita hanya perlukan 3 kredit dalam apa-apa mata pelajaran, dan tapi wajib lulus untuk bahasa Melayu dan juga sejarah lah. Itu adalah syarat kelayakan masuk untuk di peringkat diploma daripada SPM. Dan sekiranya adik-adik ada STPM atau STPM, kita cuma memerlukan 4 subjek STPM yang adik ambil ni. Kita perlukan 2 subjek saja yang memerlukan 2.0 setiap satu subjek. Dan juga wajiblah 3 kredit SPM macam biasa. Dan sekiranya adik-adik ada STAM atau Sijil Tinggi Agama Malaysia, kita perlukan pangkat jahit dan ke atas. Okay. So terima kasih buat Puan Aimatul sekali lagi, buat Datuk Yu. Di sini juga saya nak wawalkan juga, setiap minggu kita akan ada sesi taklimat sebegini yang mana berbeza-beza kita punya speaker kita, kita punya jemputan kita. Macam minggu ni kita menyebut Puan Aimatul, kita ada Datuk Yu. Dan untuk minggu hadapan pada 14 November 2020, kalau ada adik-adik ataupun pelajar kita yang berkelapangan dan berkesudian, kita ada sesi wawancara bersama dengan Associate Professor DCP Retired Datuk Kamaluddin bin Muhammad Ismail, iaitu mantan Ketua Polis Johor dan juga sekarang berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Operasi dan juga Pensyarah Kanan di Zaitun University College, yang akan membawa topik mengapa undang-undang diperlukan di Malaysia dan impaknya kepada masyarakat. So minggu depan pada minggu hadapan kita ada sesi tu pula. So jadi pada adik-adik yang berminat boleh berhubung kembali kepada kaunselor ataupun education counselor kita yang membawa adik masuk ke sesi taklimat pada pagi ni lah. So nanti mereka akan terangkan lebih lanjut tentang program dan juga katakan lebih lanjut tentang program pengajian di Zaitun University College. Okey, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Puan Aimatul, kepada Datuk dan juga semua. InsyaAllah kalau ada kelapangan minggu hadapan kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okay. Assalamualaikum Datuk Puan. Thank you. Thank you. Good luck. Okey, terima kasih Puan Emma. Terima kasih. Bye-bye. Baik. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Apa-apa boleh PM je? Baik. Boleh tutup dah kan?